شجر واسمكم أن الله يعطي درجاتهم في الجنة وينعم علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang limpah kurnia rahmat serta taufik dan inayah darinya, memberikan kesempatan kepada kita semua sama-sama dapat kita bertemu pada pagi yang mulia ini dengan saya akan membacakan kitab Al-Arba'in Nawawi ataupun hadis 40. Tapi kita masih lagi di dalam perbicaraan tentang muqaddimah dan khutbatul kitab bagi hadis 40 yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi secara langsung. Baik, kita teruskan sebab kita pun dalam tak kuliah yang 2 bulan tak datang, 3 bulan ke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal aradin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. Berkata Imam Nawawi dalam khutbah kitab yang kita dah bacakan sedikit, cuma saya terjemah semula. Katanya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Qayyumus samawati wal aradin, yang menegakkan, yang menciptakan segala 7 petala langit dan juga 7 petala bumi. Mudabbiril khalaiqi, yang mentadbir segala makhluk-makhluk seluruhnya, yang mengutuskan rasul-rasul selawat dan salam ke atas mereka semuanya kepada seluruh mukallaf, yang memberikan hidayah mereka itu dan menerangkan kepada syariat-syariat agama bidalaili, dengan dalil-dalil yang jelas, yang putus, dan juga petunjuk-petunjuk yang jelas. Aku memujinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku memujinya Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang ada padanya. Wa as'aluhu ahmadu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi, dan juga aku minta pertambahan daripada segala anugerah dan kemuliaannya. Itu kita dah habis dah. Kita sambung lagi. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar, dan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Al-Karimul Ghaffar, yang Maha Mulia lagi Maha Mengampun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasulnya. Sampai sini kita berhenti dulu. Jadi musannif Imam Nawawi dia memulakan dengan kalamnya dengan bismillah, alhamdulillah. Seterusnya dia masuk pada selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW sini diletakkan dengan panggilan hamba-Nya dan rasulnya. Apakah makna hamba di sini? Dan kenapa Nabi digelar sebagai hamba? Yang pertama sekali, Nabi digelar sebagai hamba kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memanggil panggilan Nabi dengan panggilan hamba. Sebagaimana ayat di dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, Maha suci Tuhan yang perjalankan hamba-Nya pada waktu malam.
pada permulaan surah Al-Kahfi kita baca hari Jumaat, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba. Maha suci Tuhan yang menurunkan kepada hamba-Nya al-kitabah. Dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha agung Tuhan, maha tinggi Tuhan yang menurunkan al-Furqan kepada hamba-Nya. Jadi diletakkan panggilan Nabi dengan panggilan hamba. Panggilan hamba kepada Nabi ini bukannya satu bentuk pengurangan hak Nabi SAW sebagaimana hamba bagi manusia. Hamba itu dia akan menjadi hina kalau dinisbahkan pada manusia. Hamba akan jadi hina kalau dinisbahkan pada manusia. Sebagai contoh, tuan-tuan tengok, kita ambil contoh lah pagi-pagi hari ni tuan-tuan, kan dalam keadaan sejuk begini, mata pun ngantuk lagi. Kita ambil satu contoh lah. Yang tuan-tuan tengok cerita Tiga Abdul. Kan dilakonkan wataknya itu Abdul Wahab, Abdul Wahid dan Abdul Wahab. Kemudian dalam kisah tersebut Abdul Wahab dan Abdul Wahid itu berebutkan harta yang akan ditinggalkan oleh ayahnya, itu Ismail Ulam Rajin. Tapi adiknya yang kecil sekali Abdul Wahab itu dia tak dapatkan harta. Cuma dia tidak berpuas hati dengan sikap kedua kekandanya itu Abdul Wahab dan Abdul Wahid, yang seolah-olah tidak sabar nak menunggu ayah dia hendak meninggal dunia. Sehingga kalau ayah dia nak dibawa ke hospital pun dia tak mahu bawa, sebab dia nak ayah dia tu mati cepat supaya mereka dapat membolok segala harta-harta yang ada. Lalu bila ayah dia mati, maka mereka mulalah bergaduh dan berbincang berkaitan harta, dan dibahagikan harta tinggallah pada Abdul Wahab itu hanya rumah yang hampir roboh, rumah yang telah usang ni. Lalu bila ditakdirkan cerita mereka berkahwin, dua orang tu berkahwin dengan anak daripada Mr. Sadiq Sigaraga. Bila berkahwin kena tipu pula, kena lipat, kena jual pula seluruhnya dengan harta-hartanya sekali kena jual. Dia kena jual jadi hamba lah, boleh kena jadi hamba. Bila jadi hamba siapa yang beli? Bila jadi hamba yang belinya adalah adik dia Abdul Wahab. Selepas dia beli oleh Tuan Husin bin Qoyam, dia tak. Kemudian dia datang pula menyamar sebagai saudagar unta. Kemudian dia pun membeli semula apa-apanya dengan harga 4,000 pound sterling. Sampai terkejut yang menjual tu, 4,000, wow, dia kata, wow, 4,000 pound sterling. Dia beli semula abang ni. Dia beli semula abang ni. Maka waktu abang dia berjumpa dengan adik dia, dia kata Dinda Abdul Wahab. Apa kata Piramdi waktu tu melakukan watak Abdul Wahab? Dia kata, apa Dinda? Kata, kita tidak ada hubungan persaudaraan. Sebab apa? Sebab abang tu dikira hamba dia. Maka dia perintahlah hamba abang tu buat kerja ni. Sedangkan sebelum abang tu menjadi hamba, abang tu yang mengarahkan adik dia. Abang dia yang besar kepala, abang dia yang ego, yang sombong. Tapi bila adik dah menjadi tuan pada abang ni, maka abang tunduk macam orang bodoh kepada adik ni. Sedangkan itu adik. Itu contoh yang ditunjukkan dalam hamba kepada manusia. Hamba kepada manusia satu bentuk yang hina lah. Sebab itulah dia di dalam Islam menggalakkan kepada pembebasan hamba. Dan kalau seorang itu membebaskan hamba, maka ia termasuk daripada ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan Sayyidina Abdullah bin Umar memerdekakan hamba sebanyak 1,000 orang. Dia beli hamba, dia merdeka, beli hamba, dia merdeka, kaya lah. Kan bukan yang mudah nak beli hamba, bukan yang murah. Kan mahal jual hamba tu. Cerita Alibaba punya lapor kan ada dijual Marjina, hamba yang cantik, datang daripada Damsyik, rupanya cantik. Dia jual dengan harga berapa ribu dirham, sampailah Kasim Baba beli. Kasim Baba tu dah lah kedekut. Orang tawar naiklah harga mahal sikit, dia tawar naik 1 dirham ni. Orang tu tawar 500 1 dirham, 700 1 dirham, 1,000 1 dirham. Dia tawar 1 dirham ni. Kawan tu malah juga nak tawar macam tu. Dia pun fed up, dia kata dah ambil, beli je lah. Maka dia dapat dah beli hamba Marjina itu dengan harga 1,000 1 dirham. Maka dia jual dan dapatlah dia memiliki mahal hamba. Dalam Islam adalah beberapa daripada kafarah yang dia punya hukuman dia mesti kena bebaskan hamba. Antaranya orang yang jima' siang hari di bulan Ramadan. Dan kafarah yang pertama adalah membebaskan seorang hamba, seorang kabatin mukminah. Demikian juga orang yang dia melakukan zihar terhadap isterinya. Zihar ni dia nak talak lah, nak ceraikan bini, tapi dia gunakan lafaz zihar. Itu lafaz dia menyamakan tubuh badan isterinya dengan salah seorang mahramnya.
Contohnya dia berkata kepada isterinya, belakang badan kau seperti mana belakang badan mak aku. Gitu. Itu antara contoh zihar lah. Dan turun ayat itu di dalam surah Al-Mujadilah tentang seorang perempuan yang mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengadu kepada Nabi SAW tentang suaminya telah menziharkan. Kata sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah Taala mendengar aduan daripada perempuan tersebut. Berkata kepada Nabi, lalu turun ayat tentang zihar. Yang pertama sekali adalah suaminya kalau nak bersama dengan isteri semula, mestilah kena membebaskan hamba. Jadi Islam menggalakkan pada membebaskan hamba. Ada juga kafarah membunuh pun sama juga, ada antaranya membebaskan hamba. Jadi Islam menggalakkan pada membebaskan hamba. Jadi bila hamba bebas, maka dia sama hukum macam orang merdeka. Kalau tak, hukumnya rendah. Hamba tak wajib sembahyang Jumaat macam orang merdeka. Aurat hamba perempuan tak sama macam aurat hamba yang perempuan, aurat seorang wanita yang merdeka. Kalau perempuan yang merdeka, auratnya dalam sembahyang seluruh tubuh badannya melainkan muka dengan tangan. Tetapi kalau aurat hamba di dalam solat sama macam lelaki, itu di antara pusat dengan lutut sahaja. Bermakna kalau perempuan yang hamba tadi kalau sembahyang tak pakai tudung, sah tak solat dia? Sah solat dia, tak jadi masalah. Bukan kata tak pakai tudung, tak pakai baju pun sah. Itu perempuan yang hamba, nak kata rendahnya taraf mereka. Rendahnya taraf hamba itu. Sebab itulah ada teka-teki, orang buat teka-teki dalam fiqh. Pagi hari tu main teka-teki sikit tuan-tuan. Ada soalan orang tanya, dalam bab sembahyang kan tak boleh bercakap. Ada orang dia bercakap luar sembahyang, tapi orang dalam sembahyang yang batal solat ni. Macam mana dia contoh ni? Orang luar sembahyang bercakap, orang dalam solat yang batal solat ni. Sebab tu dia siapa bercakap dalam sembahyang batal solat dia. Tak. Orang dalam sembahyang tak bercakap, baca Quran, baca ayat Quran, baca tasbih, zikir semua. Orang luar sembahyang bercakap, maka orang dalam solat yang batal solat ni. Jadi bagaimanakah gambarannya tuan-tuan? Kita bagi masa 10 saat untuk fikir. Gambarannya adalah orang perempuan yang hamba jadi dia sembahyang tak pakai tudung. Tengah-tengah dia sembahyang, Tuhan dia kata pada dia, aku merdekakan kau, aku bebaskan kau. Lalu perempuan tu jadilah perempuan merdeka, dan aurat dia telah jadi aurat yang paling dikira sebagai aurat, maka batallah solatnya. Batallah solatnya. Orang buat sembahyang bercakap, Tuhan dia bercakap, maka hamba dalam sembahyang tu batal. Sebab Tuhan dia merdekakan hamba. Itu contohlah. Banyak lagi teka-teki, satu dia bagi ni kena datang pula. Baik. Tapi bila dinisbahkan hamba itu kepada Allah SWT, maka dialah yang paling hebat, dialah yang paling kuat beribadah. Sebab itulah Allah Ta'ala gelarkan Nabi sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan dengan hambanya. Ini dengan Nabi. Dia tak kata bin nabihi, tak kata bin rasulihi, tetapi dia kata dengan hambanya. Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya. Seolah-olah Allah Ta'ala mengiktiraf Nabi sebagai hamba. Seolah-olahnya Nabi adalah hamba yang terbaik. Nabi adalah orang yang paling baik ubudiyahnya, kehambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ia bukan satu benda yang aib. Kalau digelar sebagai hamba Allah, itu adalah satu benda yang mulia. Seolah-olah Nabi lah orang yang paling taat, paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika digelarlah sebagai hamba sebagaimana ayat-ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Baik, maka dia pun pujilah Allah dengan pujilah Rasul dengan ucapan syahadah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hambanya dan Rasulnya. Rasul pula siapa Rasul? Rasul ni adalah lelaki. Rajulun, mestilah seorang lelaki, zakar. Kemudian hurrul, merdeka. Kemudian syaratnya lagi rajul zakar, kemudian hur. Kemudian lagi syaratnya salimun andana atikum, salimun al-munaffirin tab'an. Mestilah seorang Rasul dan Nabi itu dia sejahtera daripada segala penyakit yang menyebabkan manusia lari daripadanya. Jadi Rasul dan Nabi ini mereka tidak ada penyakit-penyakit yang kronik yang menyebabkan orang lari daripada mereka. Tidak ada bagi Rasul dan Nabi. Mereka ini Allah Ta'ala pelihara mereka daripada penyakit-penyakit yang berat. Kalau penyakit-penyakit yang ringan itu boleh jadi pada mereka, Nabi dan Rasul. Sebagai contoh, kalau demam boleh, bagi untuk Nabi untuk demam boleh. Nabi pening kepala boleh, sesama boleh. Para Nabi kalau ada yang batuk-batuk boleh. Tapi kalau penyakit yang kronik, kan, penyakit yang kronik, contoh penyakit yang orang lari lah, kan, penyakit yang orang lari, kalau orang kena tu orang tak datang dekat dengan dia. Contohnya kalau dia sebut dalam contoh-contoh kitab, contohnya penyakit kusta, penyakit kusta, juzam. Sebab juzam ni dia berjangkit.
Dan ada hadis sebut kan, firu minal juzam ka firarikum minal asad. Larilah daripada penyakit kusta itu sebagaimana kamu lari daripada singa. Nampak singa orang lari, maka orang kena kusta lari, jangan duduk dekat dengan dia, takut berjangkit. Segala penyakit-penyakit berjangkit ni tidak akan menimpa pada Rasul. Adalah orang tanya, adalah dulu orang buat isu kan, kalau lah Nabi hidup zaman sekarang, adakah Nabi akan mengambil vaksin waktu Covid dululah, ambil vaksin atau tidak? Maka dijawablah dengan beberapa dalil. Tapi dia tak jawab secara langsung, cuma daripada dalil dikemukakan, dia mengatakan bahawa ya, Nabi akan ambil vaksin lah kalau Nabi hidup zaman sekarang pun. Tapi kita mengatakan bahawa Nabi tidak akan terkena penyakit corona atau Covid. Tapi tak kena, penyakit itu kan berjangkit. Orang kan lari penyakit Covid ni, orang tu jarak berapa meter kena, semayang berapa meter kena jauh kan, datang masjid pun kena jarakkan apa semua sebab takut berjangkit. Itu yang sihat, kan yang sakit. Itu yang sihat pun dah kena jarakkan berapa meter. Salam tak boleh, kena pakai topeng lagi kan. Mati pun tak boleh mandi jenazah dia, bungkus macam tu je. Lepas tu tayamum atas plastik kan. Orang takut nak tanam jenazah Covid ni, takut berjangkit gitu. Jadi Nabi tidak akan kena penyakit itu. Itu adalah penyakit-penyakit berjangkit. Jadi para Nabi selamat, dipelihara daripada penyakit-penyakit tersebut. Dipelihara para Nabi ini daripada ayah-ayah daripada pekerjaan yang bertaraf rendah. Tidak ada para Nabi dan Rasul itu ayah-ayah daripada pekerjaan yang hina. Kita bukan nak hinakan pekerjaan. Pekerjaan itu selagi mana halal, maka halal. Tak jadi masalah. Orang kalau kerja dalam flora, tak ada masalah. Kalau kerja itu halal, halal. Cuma dalam bab kerja ni, ada kerja yang baik, ada kerja yang bertaraf tinggi, ada kerja duduk pejabat, ekon, CEO dan sebagainya. Ada kerja duduk tengah panas. Jadi antara kerja duduk pejabat dan kerja tengah panas, mana yang lebih mulia? Satu itulah kerja di pejabat. Maka para Nabi tidak ada datang daripada ayah mereka yang berpekerjaan hina. Tidak ada. Tidak ada ayah para Nabi yang kerja taraf rendah. Tak ada. Sebagai contoh kerja taraf rendah biasa dibagikan contoh kerja macam tukang sapu sampah, zabalah, tukang bekam sebab dia terlibat dengan najis, darah, hijamah. Ada lagi pekerjaan yang hina macam dalam cerita tu lah, 3 abdul tadi. Pencacai itu pengangkat najis kan? Pencacai itu pengangkat najis. Tak ada. Ayah para Nabi tidak ada yang begitu. Supaya Nabi itu tidak dihinakan oleh masyarakat. Engkau nak dakwah kat kami, bapa engkau pun kerja sampah je. Betul. Jadi tidak ada pada Nabi begitu. Semuanya ayah-ayah Nabi itu orang-orang yang bertaraf, kalau tak mulia pun bertaraf sederhana. Kalau tidak bertaraf, kalau taklah D20 pun sekarang M40 macam itulah. Dia tak ada langsung dari B40. Tapi B40 pun kita mewah lagi lah. Taklah B40 tu kedana sangat. Kalau bawah B40 bawah betul. Baik. Begitulah para Nabi. Dan mereka juga dipelihara ibu-ibu mereka daripada melakukan maksiat-maksiat. Maka tidak ada para Nabi itu yang lahir daripada keturunan yang tidak sah taraf. Tidak ada. Daripada ibu yang membuat perkara yang maksiat, yang melahirkan anak tidak sah taraf. Tidak ada bagi para Nabi. Itu kemuliaan bagi para Nabi. Dan mereka diwahyukan dengan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Nabi pula diwahyukan dengan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Adalah kita akan belajar dalam sifat tauhid lah tentang Rasul dan Nabi. Kemudian katanya lagi wa habibuhu wa khaliduhu, dan Nabi juga adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Habibuhu wa khalid. Habib adalah gelaran juga. Gelaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka disebut dalam kisah Isra wal Mi'raj tu. Ketika mana Allah mengatakan kepada Nabi apa yang Nabi hendak minta, lalu Nabi mengatakan bahawa Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, kasihnya, orang yang rapat dengan dia, temannya. Berikan kepada Nabi Musa Kalimullah, berikan kepada Isa Ruhullah. Maka apa yang kau bagikan pada aku, lalu Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi, aku jadikan kau sebagai kasihku. Takhidka habibi, aku menjadikan kau sebagai kekasih aku. Maka Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, habibullah. Habibu wa khalidu, bukan cakap kekasih, bahkan temannya. Temannya orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Afdalul makhlukin, Nabi adalah sebaik-baik, semulia-mulia makhluk daripada segala makhluk-makhluk yang ada. Sebaik-baik makhluk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam matan Jawharah. Wa afdalul khaliqi 'ala al-itlaqi Nabiyuna famil anishiqaqi. Dan sebaik-baik makhluk secara mutlak adalah Nabi kita. Maka tinggalkan perbalahan, tak perlu gaduh. Tak, malaikat lagi mulia daripada Nabi. Tak, Jibril lagi baik daripada Nabi. Sebab Jibril tu guru Nabi, Nabi anak murid. Ada je lah, banyak je cikgu-cikgu, ustaz-ustaz
Yang anak murid dia jadi lagi hebat daripada tok guru, ada banyak kan, Perdana Menteri. Tapi cikgu dia tak jadi Perdana Menteri pun, tapi anak murid jadi Perdana Menteri pun kan. Menteri besar, tak kira apa-apa jawatan sikit pun, banyak dia anak-anak murid yang lebih hebat daripada gurunya. Maka tak jadi masalah kalau Nabi lebih afdal, lebih mulia daripada malaikat Jibril. Walaupun malaikat Jibril adalah guru pada Nabi SAW, itu yang menyampaikan wahyu daripada Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril. Jadi yang paling afdal adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Seterusnya Nabi-Nabi yang ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihissalam. Empat ni, 5 yang ulul azmi. Kemudian Nabi-Nabi yang lain. Kemudian barulah para malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Kemudian malaikat-malaikat yang lain, Ridwan, Malik. Kemudian malaikat yang membawa arash, malaikat yang membawa kursi. Seterusnya malaikat-malaikat yang lain. Kemudian barulah orang-orang soleh di kalangan umat ini. Yang pertamanya adalah sahabat. Yang lepas Nabi, malaikat. Selepas malaikat, para sahabat. Yang paling afdal sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan wa ba'dahu fal afdalu Siddiqu wal afdalu talillahu Faruqu. Selepas Nabi, yang paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini pemalaikat lah. Kemudian seterusnya adalah Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali. Kemudian baki sahabat yang 6 lagi daripada sahabat-sahabat yang dijamin syurga, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Ziyad, lagi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Ini sahabat-sahabat yang diberikan jaminan syurga oleh Nabi SAW. Seluruhnya sahabat-sahabat di kalangan ahli Badar, seluruhnya sahabat-sahabat di kalangan ahli Uhud, seluruhnya sahabat-sahabat di kalangan orang yang bersama dengan Nabi pada Bai'atul Ridwan, seluruhnya baki sahabat-sahabat yang lain. Kemudian para tabi'in, dan pada tabi'in yang paling afdal adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni, mengikut sebagai pendapat. Ada kata Hasan Al-Basri, ada kata lagi ada kata yang selain daripada itulah, ada kata Sa'id bin Jubair. Ada 3 khilaf pada sebekah tabi'in yang paling afdal. Tabi'in ini orang yang tak sempat jumpa Nabi, tapi dia sempat belajar dengan para sahabat, maka mereka digelar tabi'in. Sahabat pula mereka yang sempat bersama dengan Nabi dan jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian berjumpa di atas bumi, kemudian berjumpa secara jaga, kemudian lagi berjumpa ketika mana hayatnya Nabi, kemudian lagi mati pun di dalam iman juga. Maka mereka digelar sebagai sahabat. Jadi orang-orang yang tak sempat berjumpa dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi, mereka digelar tabi'in. Contohnya Sayyidina Uwais Al-Qarni, bukan musabwih kita. Musabwih kita bukan tabi'in lagi, itu dah jauh tu. Itu tabi'in dah berapa generasi tabi'in. Tabi'in ni orang yang sempat dengan para sahabat, dia sempat belajar. Ada dikata disyaratkan pada tabi'in ni perlu duduk lama dengan sahabat, barulah mereka dapat gelaran tabi'in. Kena belajar lama dengan para sahabat, barulah mereka mendapat gelaran at-tabi'in. Ini orang yang mengikuti jejak Nabi SAW di kalangan umat ini. Baik. Kemudian disebut lagi dalam mukadimah ni, Al-Mukarram bil Quran. Nabi SAW telah dimuliakan dengan Al-Quran, iaitu wahyu mukjizat yang paling hebat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Satu-satunya mukjizat yang kekal sampai sekarang itu Al-Quran. Nabi SAW diberikan banyak mukjizat. Bahkan disebut dalam sirah Ibn Hisham bahawa Nabi SAW diberikan sehingga 600 mukjizat yang ada pada Nabi kita. Antara semua mukjizat itu yang kekal sampai sekarang adalah mukjizat Al-Quran. Sampai sekarang kekal. Tapi soalan dia, mukjizat apa Al-Quran? Ini mukjizat yang daripada Al-Quran. Banyak dah mukjizat pada Al-Quran. Al-Quran ni kalau nak kira mukjizat dia ada banyak. Cuma boleh dihimpunkan pada 3 perkara. Yang pertama sekali, i'jazul ilmi, iaitu mukjizat ilmu Al-Quran itu sendiri. Ilmu Al-Quran merentasi zamannya. Belum sampai zaman yang moden sekarang ni pun Al-Quran telah menjelaskan segala perkara-perkara berkaitan dengan keilmuan hukum yang boleh didapat pada zaman sekarang. Sekarang orang teroka benda tu, tapi Al-Quran dijelaskan lama lagi. Contohnya pada apa? Contohnya pada penciptaan manusia, pada kejadian manusia ni, biologi lah, dari sisi biologi. Sekarang baru bila dah ada alat-alat yang ilmu sains, barulah terjelas bagaimanakah cara penciptaan manusia daripada sperma lelaki, kemudian bergabung dengan ovum yang ada pada perempuan, kemudian menghasilkan zygote, embrio dan sebagainya sampailah keluar anak, kan? Maka itu Quran jelaskan awal lagi. Dalam banyak ayat tentang kejadian manusia. Walaqad khalaqal insana min sulalatin min tin, kami menjadikan manusia daripada sulalah, daripada keturunan yang berasal daripada tin, Nabi Adam daripada tin,
Dan datang pula cerita tentang yakhruju mimma indafiq. Ada pula ayat mengatakan kita ni manusia terhasil daripada air yang terpancar. Dan kemudian ya ayyuhan nasu in kuntum fi rabbin minal ba'di fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin. Manusia ni asalnya daripada turab, daripada tanah, daripada ayat lain daripada air, kemudian terusnya menjadi nutfah, daripada nutfah menjadi 'alaqah, daripada 'alaqah menjadi mudghah. Itu semua telah dijelaskan Al-Quran sejak ribuan tahun ni. Kemudian sekarang baru terhasil ilmu tentang mukjizat yang disebutkan oleh Al-Quran. Itu mukjizat ilmu. Dan Al-Quran juga ada mukjizat tentang perkara-perkara ghaib, tentang hari kiamat, tentang alam jin, tentang malaikat dan sebagainya. Itu diceritakan oleh Al-Quran. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran adalah mukjizat balaghah, mukjizat bahasa Al-Quran itu sendiri. Bahasa tu dia mengatahkan segala syair-syair Arab. Tapi orang nak rasakan mukjizat bahasa ni, dia kena faham bahasa Arab, dia kena mengaji bahasa Arab. Dia kalau baca terjemahan Al-Quran, bolehlah dia faham, tapi tak sebaik pemahaman orang yang faham Al-Quran melalui bahasa Arab. Kalau tuan-tuan mampu untuk belajar bahasa Arab, belajarlah bahasa Arab. Kadang-kadang kita boleh belajar bahasa lain, English apa semua kita boleh belajar, tapi bahasa Arab kita mana nak belajar? Padahal bahasa Arab itu bahasa Quran. Mana susah nak belajar bahasa Arab ni, bukannya senang nak belajar bahasa Arab. Dan bertahun-tahun masa dia banyak ilmu yang digabungkan untuk menjadikan kita faham bahasa Arab. Ilmu yang terbesar sekali, ibu bagi segala ilmu bahasa Arab adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu, macam mana kita nak kenal baris belakang. Kita nak tak baris belakang. Alhamdulillah, alhamdu. Kenapa baca alhamdu? Kenapa tak baca alhamdah? Kenapa tak baca alhamdi? Sebagai contoh. Itu ilmu nahwu. Kan? Kemudian ada juga ilmu panggil ilmu saraf. Hamdu itu pada kalimah apa? Kan? Kalimah isim fa'il ke masdar ke isim maf'ul ke, itu ilmu saraf berkaitan dengan baris tengah. Dari baris belakang, di baris tengah. Itu dibahaskan dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan juga ilmu saraf. Serta ilmu berkaitan dengan sastra bahasa Arab, itu ilmu balaghah. Dengan tiga ilmu ni barulah kita boleh memahami mukjizat bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran, yang mana mukjizat ini tidak mampu untuk diciptakan oleh manusia. Manusia kalah dengan syair. Kan biasakan nabi-nabi ini diberikan mukjizat mengikut kesesuaian zaman mereka. Nabi Musa AS diberikan mukjizat apa dia? Tongkat yang boleh bertukar menjadi ular, untuk mengalahkan ahli-ahli sihir ahli-ahli sihir yang mana pada zaman Firaun terkenal dengan sihir. Dan waktu Firaun dia nak balah dengan Nabi Musa, dia hantar ahli sihir dia perintahkan ahli sihir dia untuk lawan Nabi Musa. Ahli sihir ni semua yang hebat-hebat ni. Tapi bila melawan sihir tu, mereka berkata kepada Nabi Musa, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulqin. Mereka berkata, wahai Musa, kamu nak campak dulu ke kami campak dulu? Ini punya adab ahli sihir Firaun. Wahai Musa, siapa nak mula dulu? Kamu nak campak dulu sihir kamu ke, atau kami campak dulu sihir kami? Lalu Nabi Musa berkata kepada mereka, kamulah campak dulu, kalian nak campak dulu. Maka mereka pun mula mencampakkan sihir mereka, yang mana mereka kata mencampakkan tali-tali. Lalu tali itu bertukar menjadi ular. Dan Nabi Musa bila melihat tali-tali itu menjadi ular, Nabi Musa yang takut. Nabi Musa datang perasaan takut dalam hati dia. Lalu wahyu kepada Nabi Musa, wahayna ila Musa an alqi 'asak. Wahai Musa, campakkan tongkat kamu. Nabi Musa pun campakkan tongkat dia akan Nabi Musa ada tongkat yang spesial. Yang tongkat tu Allah sebut dalam Quran, tongkat dia. Tongkat tu disebut dalam surah Taha. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Apa berada pada tangan kau wahai Musa? Nabi Musa pun jawab, qala ya 'asaya, inilah tongkat aku. Ahushu biha ala ghanami. Qala ya 'asaya atawakkau 'alaiha. Aku guna untuk aku berjalan bertongkat padanya. Wa ahushu biha ala ghanami. Aku guna untuk aku menternak haiwan, binatang-binatang. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan baginya banyak kegunaan-kegunaan yang lain. Tongkat Nabi Musa disebut dalam Quran. Maka Allah wahyu kepada Nabi Musa, alqi 'asak, campak tongkat kamu. Maka dia campak tongkat Nabi Musa, Lalu tongkat itu mengalahkan segala ular-ular yang dihasilkan oleh ahli sihir Firaun tadi. Lalu mereka ahli sihir Firaun itu tunduk semua sekali. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Semua ahli sihir Firaun semua tunduk pada Nabi Musa, tunduk sujud pada Nabi Musa. Yang mereka kata apa? Qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan sekalian alam. Tiba-tiba masuk Islam.
tiba-tiba masuk Islam. Padahal mereka datang sebagai ahli sihir, nak melawan, nak beradu sihir dengan Nabi Musa. Akhirnya nak masuk Islam semua sekali. Itu Fir'aun tak puas hati. Kata Fir'aun, qala amantu bihi qabla an adhana lakum. Kamu semua masuk Islam sebelum aku izinkan kamu masuk Islam. Siapa perintah kamu masuk Islam? Kamu masuk Islam sebelum aku izinkan lagi. Marah Fir'aun. Maka Fir'aun menuduh bahawa ni Musa ni innahu lakabirukum alladhi 'allamakum sihir. Ini Musa ni lah bapa bagi sekali sihir. Dia dah mengajarkan pada kamu sihir. Fir'aun pula dituduh Nabi Musa ni bapa bagi sekali sihir yang mengajarkan sihir kepada ahli-ahli sihir Fir'aun. Soalannya, macam mana ahli sihir Fir'aun tu boleh masuk Islam? Itu soalan. Maka dikatakan bahawa sihir yang ada pada mereka itu sihir yang asal sihir ni dia hanya mengaburi mata sahaja. Dicampak tali, tapi kita nampak ular. Itu sihir. Dia campak tali, mereka campak tali-tali saja, tapi orang semua terpesona dan melihat tali itu sebagai ular. Tapi hakikatnya dia tali. Yang mereka dan ahli sihir tu tahu itu tali, dan dia melihat itu sebagai tali. Kita melihat itu sebagai ular. Silap mata lah, macam magic. Magic kan kadang ada orang buat macam-macam magic. Kad apa semua, padahal tu hanya silap mata saja. Baik. Tapi tongkat yang dicampakkan oleh Nabi Musa tu, itu memang betul-betul jadi ular. Jadi ular, bukannya mengaburi pandangan mata, tak, memang betul-betul ular. Ular yang sungguh ular. Maka bila ahli sihir orang tengok, kata, ini bukan sihir ni. Kalau sihir dia hanya setakat mengaburi mata saja, ini pasti ini betul-betul mukjizat. Maka mereka pun terus masuk Islam, beriman pada Tuhan Nabi Musa AS yang beriman pada Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, ada ulama kata dekat sana antara sebab mereka diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala kerana mereka beradab dengan Nabi Musa. Ada kata, saya ulama kata, macam mana beradab? Ketika mana nak beradu tu, mereka ni ahli sihir Fir'aun, dia tidak terus campakkan tongkat mereka, tidak. Mereka tanya pada Nabi Musa dulu, wahai Musa, siapa nak mula dulu? Kami mula dulu ke kamu mula dulu? Dan itu kan adab. Adab dia dengan Nabi itu menjadikan mereka dapat hidayah untuk masuk Islam. Sebab adab mereka pada Nabi, mereka dahulukan, tak tanya dulu, minta izin, wahai Musa, siapa nak campak dulu? Kami dulu ke kamu mulakan dulu? Kata Nabi Musa, kalau kamu dah campak dulu. Maka mereka mencampakkan sihir-sihir mereka dan bertukarlah menjadi ular, lalu dikalahkan oleh Fir'aun atau oleh Nabi Musa punya mukjizat. Itu mukjizat yang sesuai pada zaman mereka lah, mukjizat berkaitan dengan sihir. Mukjizat Nabi Isa AS pula berkaitan dengan ilmu kedoktoran. Iaitu orang pada zaman tersebut terkenal dengan perubatan. Dan Allah Ta'ala berikan pada Nabi Isa ni mukjizat yang lebih hebat lagi. Boleh sembuhkan penyakit buta. Orang buta boleh celik balik semula. Orang kena penyakit sopak, kusta boleh sembuh balik semula. Orang tangan budung boleh sambung balik tangan dia. Orang mati boleh hidup semula. Orang mati boleh hidup semula. Itu hebatnya Nabi Isa AS. Orang mati boleh hidup semula. Maka mukjizat pada Nabi Isa tu mengalahkan sekali ilmu perubatan yang ada pada zaman tersebut. Lalu pada zaman Nabi SAW, apa yang terkenal pada zaman itu? Yang terkenal pada orang Arab adalah bahasa ini, syair ini. Dia punya bangga dengan bahasa Arab ni. Siapa-siapa yang boleh menciptakan satu syair yang menarik, syairnya itu akan digantungkan ke Kaabah. Bahkan ada ulama-ulama bahasa yang menulis, yang merekodkan 10 jenis syair yang pernah digantungkan ke Kaabah. Dikatakan syair itu sebagai al-mu'alliqat al-'asharah, syair yang digantungkan pada Kaabah. Hebat. Adalah seorang penyair pada zaman itu, nama dia Umru al-Qais, penyair jahiliyah. Umru al-Qais ni lahir di kalangan keluarga penyair. Waktu dia kecil, masa umur 8 tahun, ayah dia marah dengan anak dia ni, Umru al-Qais. Sebab apa? Sebab tak boleh nak baca syair. Umur 8 tahun tak boleh nak mengungkapkan walaupun serangkap syair. Maka ayah dia perintahkan kepada 2 orang dia punya hamba dia, kamu pergi ambil anak aku ni, pergi bunuh dia, pergi campak dia kat bawah gunung tu, sebab dia tak boleh baca syair dia. Bawa lah anak ni, heritlah dia punya pembantu tu, bawa anak dia ke tepi gunung, nak campak, nak bagi mati. Sebab anak dia tak boleh baca syair. Pada orang Arab benda tu benda yang memalukan. Macam kita lah orang Melayu, kita kata pada anak dah jadi guru, cuba baca pantun sikit. Pantun? Kenapa tu ayah? Pergi ke kedai membeli. Tak ada kan, asal pantun tu pergi ke kedai membeli roti, sebagai contoh. Pergi ke kedai, tak ada langsung pantun yang bahasa dia tu menarik. Mesti pantun mula dengan pergi ke kedai. Tak ada pergi tempat lain lah. Maka orang ni bila tak boleh baca syair, dia nak campakkan kat gunung. Elok nak campakkan, tiba-tiba Kifa dah berki. Berhentilah, tiba-tiba baca syair dia. Berhentilah kamu berdua. Marilah kita sama-sama menangis di tempat bernama Siftil Liwa, tempat bernama Siftil Al-Liwa ini. Tiba-tiba baca syair.
Terkejut dia kata, dia boleh baca syair budak ni. Beritahu pada ayah dia, wahai ayah, ni tuan, ni anak tuan dah boleh dah membacakan syair. Boleh baca syair? Baca sikit. Anak dia baca syair. Ni bawa anak aku ni. Ni bawa anak aku. Itu zaman jahiliyah tu. Mereka sangat bangga dengan syair mereka. Lalu bila datang ayat Quran, mereka lemah. Tak boleh nak datangkan mana-mana ayat ataupun apa-apa bentuk jumlah ayat yang sama macam ayat Quran ni struktur, tak boleh. Allah Ta'ala cabar pula. Kan dia sebut dalam Quran tu pada ayat dalam surah Isra, walau kana ba'du li ba'din zahira. Dia kata kalaulah kullu ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu mithli hadzal Quran la ya'tuna mithli walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka semua, kalaulah berhimpun segala manusia dengan jin daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang berhimpun, jin daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang berhimpun, sama-sama mesyuarat, berbincang untuk datangkan satu ayat yang sama macam Al-Quran, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan. Tak boleh buat ayat yang sama macam Al-Quran. Tapi nak reka. Kan baru ni ada satu orang barat ni. Kita kan sekarang ni ada satu teknologi baru dipanggil AI, Artificial Intelligence. Kan ada antaranya ada satu software namanya ChatGPT. Ada orang tu dia tanya pada ChatGPT, kata, boleh tak kamu buat satu ayat yang macam Al-Quran? Apa kata ChatGPT? Kata, tak boleh. Aku tak boleh buat. Kamu tak boleh pula. Kamu kan AI, segala maklumat kan daripada kamu. Dia kata AI tu kata tak boleh nak buat satu ayat yang sama sebanding dengan Al-Quran. Maka orang tu kata, kalau buat ayat yang macam Bible boleh? Boleh. Dia pun datangkan ayat yang sama macam Bible, tapi bukan Bible, cuma dia reka sendiri. Dia pun pasal ayat, memang rupa dia macam Bible ayat dia. Tapi bila kata cuba datangkan ayat macam Al-Quran, satu ayat pun tak boleh nak buat. Dia kata tak boleh, aku tak mampu nak buat. Itu AI tu. Satu program yang telah dibuat, satu software yang diprogramkan untuk mengumpul segala maklumat dalam ini pun tak boleh nak buat satu baris ayat yang sama macam Al-Quran. Itulah antara mukjizat Al-Quran yang melemahkan segala syair-syair Arab dan juga bahasa-bahasa orang yang ada pada zaman tersebut. Bahkan sampailah akhir zaman tidak akan ada orang yang mampu untuk mendatangkan ayat yang seperti Al-Quran. Adalah orang yang pernah dia buat surah-surah rekaan kan untuk dimasukkan dalam Al-Quran, tapi disebabkan pada Al-Quran itu ramainya orang yang menghafal, maka tak boleh, mustahil. Sebab orang boleh detect ini bukan Al-Quran. Sebab ramainya orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan Al-Quran itu dijaga oleh Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkannya Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya sehinggalah hari kiamat. Wallahu a'lam. Itulah sedikit kan mukadimah baru tak masuk lagi hadis mukadimah ni. Allah, insya-Allah akan datang kita sambung lagi insya-Allah kalau dipanjangkan umur. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah ma'alim rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi ya'lamu alladhi yanfa'una wa bi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina min ahli kutub Musa wa dzakar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Biasalah.